Di sebalik keindahan hutan yang mempesonakan dan kekayaan biodiversiti Sarawak, tersembunyi satu ancaman membimbangkan iaitu aktiviti pemburuan dan pemerdagangan hidupan liar haram. Ditangkap, dibunuh dan diseludup keluar setiap tahun untuk memenuhi permintaan dari jerat di hutan hingga ke pasaran gelap. Lebih menyedihkan, ada pihak yang tidak bertanggungjawab menjadikannya perniagaan yang mencecah jutaan ringgit tanpa memikirkan ancaman keputusan spesies haiwan eksotik dan endemik. Laporan Febra James. Dalam tempoh 5 tahun terakhir ini, sebanyak 485 kertas siasatan telah dibuka melibatkan 6,090 ekor hidupan liar yang berjaya diselamatkan. Langkah proaktif dan tindakan tegas perlu diambil untuk mengekang aktiviti tersebut memandangkan wilayah ini terkenal dengan kekayaan biodiversiti dan hidupan liar yang unik. 485 kes kertas siasatan kita dah dibuka dan ia melibatkan 6,090 ekor hidupan liar yang masih hidup yang berjaya diselamatkan. So it is quite not alarming but still quite serious. Jadi dalam tempoh masa yang sama sebanyak 82 kes yang melibatkan jenayah hidupan liar yang telah dibawa ke mahkamah. Yang melibatkan sejumlah 143 orang pesalah. Dari segi jumlah kompaun yang terlibat ialah 735,805. Kompaun telah dibayar oleh pesalah pada pesalah hidupan liar yang dikompankan. Walaupun terdapat penurunan kes yang direkodkan pada tahun 2024 dengan hanya 53 kertas siasatan dibuka berbanding 142 pada tahun sebelumnya, Ketua Penguatkuasaan dan Perlindungan Sarawak Forestry Corporation SFC, Madahan Kifli mendedahkan bahawa permintaan tinggi masih wujud yang digunakan untuk tujuan perubatan. Yang mereka yakin dan percaya sisip tenggeling ini boleh mengubat berbagai jenis penyakit yang mana belum pernah dibuktikan untuk bahagian kesihatan. Di samping itu juga kami juga banyak menangkap paruh burung penyalang, terutamanya spesies Hamilton hornbill. Kebanyakannya digunakan sebagai perhiasan, terutama sekali contohnya macam cincin, perhiasan sikat rambut dan sebagainya lah untuk perhiasan di rumah. Samping itu juga kami juga ada menangkap bahagian-bahagian beruang yang terdiri daripada giginya, daripada kukunya dan juga hempedu. Berdasarkan pemerhatian tren jual beli hidupan liar, ia dijalankan secara fizikal di pasar tamu tempatan sebelum ini. Namun perubahan zaman dan teknologi turut mempengaruhi modus operandinya yang beralih dari pasar tamu ke media sosial. Secara tidak langsung merancakkan lagi aktiviti jual beli hidupan liar tanpa batas yang menjadi cabaran baharu pihak berkuasa dalam membantras isu berkenaan. Based on kita punya siasatan dahulu, diorang menjual dipamerkan di media sosial. Lepas tu berlakulah transaksi antara penjual dengan pembeli yang di talian hotline online. Lepas itu MO yang lain diorang akan menjual di pasar tamu dengan terbuka, tidak ada yang disembunyikan sehingga banyak aduan kami orang terima. Dan sekarang ini selepas pemeriksaan dibuat banyak kali di pasar tamu, MO terbaru diorang sekarang mereka menyimpan haiwan tersebut di bawah kulbok, di bawah permis mereka. Lepas itu MO dia yang selepas terjadi tangkapan daripada maklumat kami orang, mereka akan menukar MO yang terbaru. Jadi MO buat masa sekarang diorang pergi rumah ke rumah yang berdekatan pasar dan kebarangkalian ada juga masuk ke rumah panjang. Bergerak seiring dengan perubahan transaksi, pemantauan dan penguatkuasaan turut dilakukan secara digital oleh SFC menerusi pasukan petugas khas dalam usaha memerangi pemerdagangan haram ini.
ada juga menjadi sumber untuk kita melaksanakan pemantauan. Jadi apa yang kita panggil ini ialah menggunakan Open Source Intelligence, OSINT, iaitu mengumpul maklumat dari media sosial yang tadi, open source. Jadi selain daripada risikan-risikan dari tradisional lah, we have a dedicated team untuk memastikan apa yang kita lihat dalam media sosial ini mungkin menjurus kepada pada aktiviti yang illegal lah. Keberkesanan operasi risikan turut dipertingkatkan menggunakan teknologi terkini seperti perisian analitik data, kecerdasan buatan AI dan sistem smart profiling. Teknologi ini membolehkan pegawai menganalisis corak perdagangan haram, mengesan lokasi hotspot serta meramal aktiviti penyeludupan berdasarkan data yang diperoleh. Di Sarawak, beberapa lokasi telah dikenal pasti sebagai kawasan hotspot termasuk Kapit, Serikin, Antikong dan Lubuk Antu. Di bawah Ordinan Perlindungan Hidupan Liar 1998, pemburuan hidupan liar termasuk spesies tidak dilindungi hanya dibenarkan kepada penduduk asli untuk kegunaan sendiri dan tidak boleh dijual. Di bawah Seksyen 37 dalam Wildlife Protection Ordinance 1998 telah menyatakan bahawa masyarakat tempatan ataupun masyarakat sebenarnya di seluruh negeri Sarawak sebenarnya masih lagi dibenarkan untuk memburu, namun hanya untuk digunakan untuk diri sendiri dan keluarga mereka sendiri. Namun tidak boleh digunakan untuk aktiviti penjualan ataupun aktiviti pemandangan secara haram. Oleh itu, pihak berkuasa menyeru agar pemilik permit tidak menyalahgunakannya untuk aktiviti yang boleh menyalahi undang-undang. Aktiviti pemerdagangan dan pemburuan haram hidupan liar di Malaysia, khususnya di Sarawak, harus dibantras bagi memastikan keseimbangan biodiversiti dan kelangsungan spesies endemik di wilayah ini. Fabric James, TVS.